Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kerana saya juga diberikan peluang untuk membahaskan rancangan Malaysia yang ke-11 dan saya berminat untuk pergi kepada bab yang keempat dalam tajuk meningkatkan pertahanan, keselamatan dan kedaulatan negara. Datuk Yang di-Pertua, saya rasa negara yang ada pada hari ini di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang ke-9 yang hanya punya 3 majoriti, seharusnya jangan leka dan jangan lalai tentang perkara yang sangat penting dalam tajuk yang saya akan berucap pada petang ini tentang regional issue ataupun tentang geopolitical in Southeast Asia dalam bab yang akan menentukan sama ada negara kita dapat memposisikan kedudukan kita, kekuatan kita dan kedaulatan kita dalam kerancakan dan dalam percaturan politik antarabangsa yang sangat membimbangkan. Apabila Amerika Syarikat mengambil keputusan menarik segala logistik dan ketenteraan daripada Iraq dan Afghanistan, ianya bolehlah kita anggap sebagai apa yang ditulis dalam artikel terbaru dengan izin the return of contentment, yang kita akan melihat fasa kedua Cold War policy yang telah berlaku apabila runtuhnya tembok Berlin dan sekarang berlaku perang dingin di antara Amerika, China dan Rusia. Yang baru-baru ini diistilahkan dengan nafas baru berlakunya perang dagang di antara US dan China. Datuk Yang di-Pertua, adalah penting bagi negara Malaysia untuk mengambil satu tindakan diplomatik yang bijak. Saya menekankan perkara ini, jangan terleka, jangan terlalai kerana faktor politik Malaysia yang dalam keadaan dengan izin instability dengan hanya ada 3 majoriti akan mengakibatkan kita akan tersasar dan akan terjebak permainan di antara 2 kuasa besar dunia ini, yang saya istilahkan dengan apa yang dikatakan torn between two lovers feeling like a fool. Ini sangat penting. Dan jangan menjadikan negara kita ini diratah ataupun menjadi mangsa kepada percaturan yang sangat kritikal dan akan menjadi suatu kenyataan sekiranya Malaysia gagal untuk memainkan peranan diplomatik yang efektif dan efisien di peringkat regional dan juga di peringkat antarabangsa. Dan jangan lagi, saya harap ada lagi di kalangan Menteri Kabinet yang bercakap di atas pentas antarabangsa yang meraihkan China ini sebagai a big brother. Itu satu kesilapan yang sangat memalukan negara. Malaysia pernah ada rekod dan track record yang baik di zaman Tun Razak dengan lahirnya para diplomat dan menteri luar yang world class seperti Tan Sri Ghazali Syafiee. Kita ada menteri luar pada waktu itu dari Singapura, iaitulah S. Dayaratnam. Kita ada Adam Malik dari Indonesia pada ketika itu, dan kita ada Carlo Romalo daripada Filipina, dan sebelum itu dasar luar Cina di bawah Chou Enlai. Walau apa pun yang berlaku pada waktu itu telah berjaya paling tidak pun mengiktiraf usaha Malaysia dengan idea Zofan Asia Tenggara sebagai sebuah rantau, sebagai sebuah zon yang aman, bebas dan berkecuali, dan diperkukuhkan oleh Presiden Soeharto yang mengetuai
apa yang dikatakan non-alliance movement yang paling tidak pun menyumbang kepada kestabilan politik serantau, dan Malaysia dianggap sebagai negara yang punya penghormatan yang tinggi di kalangan rakan-rakan diplomatik pada masa dan ketika itu. Oleh itu, Datuk Yang Dipertua, apabila Amerika meninggalkan Afghanistan, meninggalkan Iraq, di manakah hala tuju Amerika sekarang ini? Kita mungkin akan terperangkap caught in the between dengan izin, sekiranya kita tidak memposisikan kedudukan kita. Di mana kita melihat China yang ada pada hari ini telah mula menunjukkan sikap yang mungkin berbeza dengan pendekatan Amerika Syarikat. Amerika dalam sejarah Perang Dingin, Cold War, kita harus ingat segala-galanya mungkin boleh berlaku. Ada orang mengatakan if the Berlin Wall can fall, everything is possible. Amerika terkenal dengan dasar luarnya yang tidak akan berperang dalam negara sendiri, dasar luar Amerika yang akan memiskinkan negara-negara jiran. Negara seperti Meksiko, Panama, Costa Rica, Colombia, dan hampir semua musuh Amerika di Amerika Latin, Amerika akan memainkan peranan untuk mereka menjadi negara-negara jiran yang miskin. Tetapi di dasar luar China yang agak menarik adalah mereka semacam mengamalkan apa yang dikatakan dengan izin shared prosperity. Dengan dia cuba untuk berkongsi kekayaan, berkongsi teknologi, berkongsi kepakaran. Dengan satu hari besok kita akan melihat lagi segi geopolitiknya, negara-negara yang berjiran dengan China ini akan dapat menumpang limpahan prosperity itu. Dan di sinilah saya rasa Malaysia seharusnya memainkan peranan, walaupun kedua-duanya adalah merupakan kuasa besar, dan China mengikut ramalan pakar-pakar ekonomi dan politik antarabangsa bakal memintas Amerika Syarikat, tetapi saya rasa Malaysia harus bijak untuk menjadikan supaya hubungan dagang kita dengan China itu benar-benar memberikan dan menjayakan konsep shared prosperity dalam rantau Asia Tenggara, dan Malaysia dilihat negara yang dihormati, punya kekuatan diplomatik, supaya negara-negara yang berada dalam influence dalam rangkaian kuasa Laut Cina Selatan ini akan menempatkan Malaysia sebagai sebuah negara yang insya-Allah dapat menikmati limpahan ekonomi dan memastikan kedaulatan kita tidak tercemar sama sekali. Ini penting, Datuk Yang Dipertua, supaya hegemoni of United States dan hegemoni of China ini akan dilihat dengan teliti oleh para diplomat negara kita. Datuk Yang Dipertua, saya yakin dalam era Malaysia yang ada pada hari ini, kita ada sebenarnya para diplomat yang hebat. Dan kita juga memerlukan menteri luar yang hebat untuk memposisikan atau menempatkan kembali Malaysia di arena antarabangsa, dan kita harus keluar dengan cepat insya-Allah daripada dengan izin instability politik ini, dengan harapan insya-Allah negara kita akan lebih kukuh selepas PRU yang akan datang. Saya beralih kepada tajuk yang kedua, Datuk Yang Dipertua, tentang integriti yang menjadi asas kepada negara kita. Negara kita, Datuk Yang Dipertua, kita pernah sebenarnya menikmati integriti ini. Yang berhormat Pekan ada di sini. Saya tak pernah masuk UMNO, Datuk Yang Dipertua, walaupun keluarga saya adalah UMNO. Tetapi saya membaca dengan teliti banyak khazanah-khazanah pengalaman yang berharga ini tersimpan indah dan kemas di arsip negara. Tentang integriti Tun Razak, tentang integriti Tun Dr. Ismail,
dan menteri-menteri kabinet pada waktu itu. Kalau kita membahaskan tentang RMK yang ke-12, kita jangan lupa, kita bertolak, kita ambillah peristiwa hitam 13 Mei itu sebagai suatu watershed dalam kita melangkah ke hadapan. DEB itu, Datuk Yang Bertua, dirangka ideanya di Seri Taman. Itu yang saya baca. Kabinet waktu itu, very small kabinet. 5 hingga 8 orang. Dr. Razak memanggil Menteri Kanan ini dan termasuk Profesor Diraja Engku Aziz almarhum untuk membincangkan tentang asas-asas negara. Lebih boleh. Ya. Terima kasih kepada Tuan Speaker, terima kasih kepada Wabi Pulai. Wabi Pulai nak tanyalah tentang integriti ni. Adakah salah satu cara nak membentuk integriti ni kita mesti ada satu kediaman rasmi yang mewah, megah sebanyak 38.5 juta. Antaranya kerana kebocoran atap. Jadi setuju tak? Adakah integriti ni kita kata seperti kata bekas menteri Abidin Aziz, yang penting adalah occupant, bukan tentang dia punya istana ke ataupun kediaman rasmi yang mewah. Apa pandangan? Terima kasih, Ya Berhormat Sepang. Saya rasa saya bersetuju dengan falsafah itu. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat kembali kepada empire-empire ataupun zaman keagungan kerajaan Islam itu sendiri, ada macam Ibn Khaldun, Yang Berhormat Sepang mengatakan, Datuk Yang Bertua, apa benchmarknya kerajaan agung ini jatuh? Apabila rumah pemimpin itu lebih tinggi daripada menara masjid. Itu yang pernah diungkap oleh Ibn Khaldun, itu tanda dia kata empire itu akan jatuh. Jadi yang kita pentingkan adalah substance. Yang kita pentingkan adalah integrity. Ya? Yang saya rasa nama-nama besar yang saya sebut tadi itu adalah merupakan asas yang kita kena lihat semula dari segi spiritnya. Dan apa pun rancangan Malaysia yang ke-11, 12, 13 dan seterusnya, dia banner di atas sebuah kerajaan yang berintegriti. Yang saya rasa kita akan dapat untuk memandu arah negara kita kepada suatu era yang lebih baik, di mana kita akan menjadikan RMK yang 12 ini sebagai suatu asas yang penting yang kita laksanakan dan kita akan berikan keutamaan. Kalau Speaker izinkan. Sila. Tapi pendekkan Yang Berhormat. Masa dah habis sebenarnya. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Terima kasih sahabat saya Pulai. Ringkas kalau saya boleh sebutkan, bukan saja dari sudut integriti ahli politik, ya, dan pemimpin-pemimpin politik, tapi ketika itu juga kita menyaksikan dengan izin kalau saya boleh sebutkan, birokrat dan teknokrat yang punya dengan izin impeccable integrity, ya, of the sterling character. Kalau nama-nama dari EPU dulu kalau boleh saya sebutkan, ya, Tan Sri Tong Yo Hong contohnya, Tan Sri Rama Iyer, ya, dan ramai lagi kalau yang saya sempat berinteraksi dengan beliau, Tan Sri Raja Alias dan ramai yang lain, ya, birokrat from the civil service yang punya integriti, punya impeccable integrity, dan kita sekarang ini memerlukan mengembalikan, ya, zaman hebat seperti itu yang saya harap boleh Pulai juga sebut, bukan saja orang-orang politik tapi birokrat yang punya integriti yang tinggi. Terima kasih Datuk Seri Yang. Amat benar, Datuk. Yes, in one breath. Amat benar rakan saya Kuala Selangor. Atas nafas itu dan falsafah itu, Datuk Yang Bertua, sebenarnya negara kita ini bukan kerana Melayu Cinanya. Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri, Tun Sri Susin hingga Tun Razak Menteri Keuangan. Ada Menteri Kabinet daripada India, Tun Sambantan pada waktu itu. Dan banyak lagi Kuala Selangor yang membarisi kerajaan pada waktu itu. Tidak timbul isu perkauman, tetapi negara dibina atas integriti. Oleh itu,
Saya harap RMK yang ke-12 ini akan berjalan. Tapi ingat, ya, saya ingin menyatakan di akhir ini bahawa when the government is wrong, it is dangerous to be right. Ya. Kerajaan tidak boleh salah. Sangat bahaya untuk dibetulkan. Sukar untuk dibetulkan. Jadi oleh itu, saya harap kita kembali kepada wawasan yang lebih besar. Kita elakkan isu perkauman, isu agama ini dan move forward. We need our country. We are all Malaysian. We need good Malays, good Chinese, good Indians, good Kadazan Siban, Sabah Sarawak for our country. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Setiu.